Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, puja-puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita dapat hari Jumaat, kita telah kita akan memasuki episod kita yang ke-6 dalam siri Khulafa' Ar-Rasyidin yang kita jalankan sepanjang bulan Ramadan ini. Maka suka untuk saya peringatkan bahawasanya kita telah towards the end dah bulan Ramadan ini. Bagi yang belum, sebab kita rasa masa begitu cepat berlalu kan, kita rasa macam cepat sangat, rupanya dah berapa Ramadan dah kan. Kita pun dah nak masuk episod 6 dah hari ini. Dalam kita duk rasa masa cepat berlalu, hari ni kita sedang mempraktiskan new normal baru. Jangan kita lupa nak kat raya dah ni, zakat fitrah. Jangan lupa kena pergi settle insya-Allah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hari ni saya nak sambung lagi peristiwa yang berlaku pada tahun ke-18 Hijrah, pada mana kita berhenti kemarin hari Khamis, ketika mana datang seorang lelaki yang bagi tahu kepada Sayyidina Umar yang dia adalah utusan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Umar tanya dia, apa maksud ucapan hang ni kan, Nabi kan telah wafat. Maka dia kata, betul, tapi saya mimpi. Maka Sayyidina Umar tanya, mimpi apa? Kita berhenti setakat tu. So saya nak recap balik bagi yang baru hari ni, yang tak sempat tengok kemarin. Kita sedang membicarakan tentang tahun Ramadah, ataupun tahun kemarau yang sangat dahsyat yang berlaku di Madinah masa tu. Okey, baik. Maka Sayyidina Umar sangat tertekan, banyak makanan dah habis, rakyat jadi susah, maka buntu tak nak buat apa. Maka ketika itu datang seorang lelaki yang membagi tahu dia mimpi Nabi. Baik, riwayat ini tuan-tuan yang saya bawakan kepada tuan-tuan ini, Al-Imam Ibn Katsir disebut dalam Bidayah wa Nihayah, dia kata Saif, dia rekodkan daripada sanad Saif, Saif bin Umar. Saya dah jelaskan kepada tuan-tuan, silap saya episod berapa saya beritahu dah, yang riwayat daripada Saif bin Umar ini ada sedikit problem daripada dia lah. Ada beberapa ulama hadis mengkritik riwayat daripada dia. Kemudian hadis yang kita bicarakan ini, riwayat yang sedang kita ceritakan ini, Saif bin Umar diambil daripada Sahal bin Yusuf As-Sulami. Yang mana Sahal bin Yusuf As-Sulami ni pun ada problem juga, dikritik juga pendapat dia, dikritik juga riwayat yang dibawa oleh dia. Kalau kita dapat tengok di Allahumma salli ala Muhammad, Al-Iraqi, Zainuddin Al-Iraqi, Imam Iraqi pernah menuliskan dalam Zail Mizan I'tidal. Mizan I'tidal yang ni saya dah cerita hari tu. Imam Zahabi buat nama-nama para perawi kan. Selepas Imam Zahabi dah tak ada, Imam Iraqi dia sambung lagi, sebab tu dia buat nama kitab dia Zail Mizan I'tidal, menambah lagi nama-nama perawi pada zaman dia pula. So kalau kita tengok dalam kitab tersebut, nama Sahal bin Yusuf As-Sulami ni disebutkan oleh Imam Iraqi, dan memang pendapat dan dia menukilkan banyak pendapat para ulama, dan memang Sahal bin Yusuf ini dikritik juga riwayat dia, tak apa nak kuat. Dan tetapi kalau kita tengok dekat dalam Zil Mizan I'tidal itu, disebutkan situ rawa anhu Saif bin Umar, bermaksud Saif bin Umar mengambil riwayat daripada dia. So memang betul lah di sudut mengambil itu, tapi di sudut kekuatan cerita itu yang perlu dibincangkan. Kemudian Sahal bin Yusuf ini dia ambil pula daripada siapa? Dia ambil daripada Abdul Rahman bin Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik sahabat Nabi, Abdul Rahman anak dia. Abdul Rahman ini kalau kita tengok dalam semakan kitab-kitab hadis, kitab-kitab rijal, dia seorang yang siqah, yang trusted, orang percaya dia riwayat daripada dia. So dia ada sedikit orang kata apa isu kat sini. Abdul Rahman bin Ka'ab bin Malik ini dia riwayat daripada banyak ayat daripada ayah dia dan sebagainya. Dia trusted, tapi yang ambil daripada dia itu Sahabat Yusuf tu tak trusted. Yang ambil daripada dia lagi tu Saif bin Umar itu pun tak apa nak trusted. So bagaimana kekuatan riwayat ini? Di dalam keilmuan sirah kita berbeza. Sebab tu hari ni kita tengok berlaku
perdebatan tentang fakta sejarah tentang misalnya umur Siti Aisyah dan sebagainya, kerana ada dua manhaj yang berbeza. Saya kena jelaskan juga pada episod ni, saya nak bagi kita clear, sebab nanti akan orang kata, awak ustaz ni bawa contoh yang pelik-pelik. Saya bawa daripada Bidayah wa Nihayah, okey, Al-Imam Ibn Katsir. Kitab-kitab sirah macam Imam Ibn Katsir, Bidayah wa Nihayah, Tariq Tabari, Ibn Ishaq, Ibn Hisham, mereka ini ketika mana mereka menulis kitab sirah, metodologi mereka ataupun manhaj mereka ni disebut sebagai mu'arrikhin, golongan ataupun ashabul mu'arrikhin, ataupun setengah orang sebut al-mu'arrikhin lah, iaitu ahli sirah, ahli tarikh. Okay. Ada sebut dengan itu satu golongan. Golongan yang satu lagi ni sebut sebagai muhaddisin, ahlul hadis. Okay. Metodologi kedua-dua golongan ini berbeza, dan metodologi penerimaan dan penolakan dalam bab sirah dan dalam bab hadis yang bersifat hukum berbeza. Sebab tu kalau dalam bab sirah, kalau dhaif kita boleh ambil, tapi kalau bab penetapan hukum yang melibatkan beberapa hukum yang besar dan qat'i, sekiranya dhaif yang sangat kuat yang kita tak boleh ambil. Perbincangan yang sangat kompleks, tapi saya nak beritahu metodologi ataupun manhaj pengambilan riwayat itu berbeza dalam kalangan muhaddisin dan berbeza dalam kalangan mu'arrikhin. Ini ahli tarikh, ahli sirah. Ini ahli muhaddisin, ahli hadis. Meskipun ada dalam kalangan perawi mereka yang orang yang sama, same person, tetapi ada masanya, saya buat contoh, macam Imam Tabari, macam Ibn Katsir, dalam bab ketika mana mereka itu menghuraikan hadis-hadis yang bersifat hukum dan sebagainya, itu mereka agak strict bahasa Melayu bah, strict lah, tegas berbanding ketika mana mereka meriwayatkan kisah-kisah sirah daripada golongan-golongan yang sebut sebagai mu'arrikhin macam Ibn Ishaq dan sebagainya. Sebab tu datang perbezaan itu. Sebab kita meyakini Ibn Katsir ni ketelitian dia, keilmuan dia. Tetapi mengapa dalam Bidayah wa Nihayah ini ada cerita-cerita yang diambil riwayat daripada Sahih bin Umar yang disebut sebagai matruk kan? Kerana manhaj ketika ini, manhaj Imam Ibn Katsir ketika mengambil riwayat sejarah itu adalah manhaj mu'arrikhin, iaitu lebih orang kata apa, linear, sebab dia sekadar penceritaan sejarah. Tetapi ketika mana mereka itu menukilkan hadis-hadis yang bersifat hukum, mereka lebih strict sebab dia bermain dengan hukum. Sebab itulah hari ini bila sampai kat kita golongan hari ini yang kita tidak faham metod ini, maka kita jadi bergaduh. Satu golongan kata tidak, Ummul Mukminin Siti Aisyah bila kahwin dengan Nabi, umur dia dah anak dara dah 25 dah kan. Datang golongan sirah, dia kata tidak, bukan, memang masih budak, tetapi budak walaupun masih budak tetapi dah matang dah. Ahli sirah, ahli hadis berdasarkan metodologi hadis, ahli sirah berdasarkan metodologi sirah ataupun ijma' mu'arrikhin, kita sebut macam tu, ijma' dalam kalangan ahli sirah. Maka ada perbezaan manhaj di situ. Meskipun orang yang menukilkan hadis dan menukilkan sirah kadang-kadang orang yang sama. Ya, tetapi tuan-tuan kajilah bagaimana manhaj Imam Tabari ketika mana menukilkan yang bersifat sejarah, yang bersifat hadis, yang bersifat hukum. Begitu juga Ibn Katsir. Tuan-tuan boleh baca dalam Bidayah wa Nihayah bagaimana kelunakan Ibn Katsir di dalam mengambil hadis-hadis sirah ini, riwayat-riwayat sirah itu yang riwayat daripada para sahabat, riwayat daripada para tabi'in, bagaimana kelunakan beliau berbeza dengan ketegasan beliau ketika mana menukilkan hadis-hadis yang marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tuan-tuan, semakin kita mengaji ilmu, semakin kita tak perlu bergaduh dengan orang. Serius saya bang. Saya dulu pun sukalah mempertikaikan juga kan, muda-muda dulu kan. Tapi bila kita belajar, baru kita rasa, ya Allah, bodohnya kita ni. Ya Allah, sepatutnya tak payah bergaduh pun benda ni. Betul tuan-tuan? Ya, contoh macam saya nak bagi contoh Hasan al-Basri, tabi'in yang kibaru tabi'in, tabi'in sangat hebat. Hasan al-Basri dia meriwayatkan hadis daripada para sahabat, antaranya adalah Sayyidina Ali. Tetapi orang isukan kenapa bila mana Sayyidina Ali, Hasan al-Basri riwayatkan hadis daripada Sayyidina Ali, dia tak sebut nama. Kadang-kadang berlaku mursal. Sebab tu ada kajian mursalat Hasan al-Basri. Dia mursal, dia tinggal nama sahabat. Orang menyalahkan dia pasal dia tinggal nama Sayyidina Ali mursal. Rupanya bila kita kaji benda tu di sudut sejarah, rupanya masa tu dia duduk di dalam kawasan zaman Hajjaj di Basrah, kekuasaan Hajjaj, maka nama Sayyidina Ali sangat sensitif. Tak boleh sebut. Kalau sebut nanti dia kena tindakan oleh kerajaan. Oh, sebab tu jadi macam tu. Macam riwayat daripada Ibn Lahiyah.
Ada masanya riwayat dia orang ulama terima. Ada masanya ulama tak terima. Pasal apa pula sedangkan orang yang sama? Sebab ada riwayat daripada Ibn Lahiyah ni, kalau kita tengok dalam sirah, ada ikhtilat, ada kes, kitab hadis dia tulis itu pernah terbakar. So sebelum terbakar tu cantik riwayat dia. Lepas terbakar tu dia agak silap sikit satu dua benda. Maka sebenarnya tuan-tuan, poin saya petang ni adalah bila kita memahami sirah, memahami salur galur, kenapa berlaku sekian dan sekian, nescaya kita banyak berlapang dada dan tidak perlu bergaduh. Masing-masing ada alasan mereka, masing-masing ada keperluan mereka yang sesuai mengikut zaman mereka. Ya, kita tak perlu nak mendabik dada kita mengatakan ulama dulu salah, ulama ini tak betul. Bukan tak betul, itu bukan salah. Kadang-kadang mereka mengambil kira waqi' pada zaman mereka. Zaman itu kena macam ni. Kadang-kadang kita ada melihat ulama ketika itu sangat tegas. Mungkin dalam zaman yang dia duduk dan tempat yang dia duduk itu memerlukan dia sangat tegas. Mungkin pada satu ketika kita melihat kenapa ulama ni macam lembut sikit. Kerana zaman dan tempat yang dia duduk masa tu menyebabkan dia macam tu. Saya bagi contoh satu lagi. Orang menyebutkan kenapa mazhab Imam Abu Hanifah kurang memakai hadis berbanding mazhab Maliki yang banyak guna hadis. Sebab Imam Abu Hanifah ni duduk dalam area Kufah. Masa tu zaman dia duduk itu, tempat yang dia duduk itu, zaman itu ramai orang yang suka tipu. Maka dia khawatiri ada orang menipu hadis. Maka dia lebih berhati-hati berbanding Imam Malik yang duduk di Madinah. Masa zaman itu memang ramai ulama. Fuqaha orang Ahlul Madinah. Sebab tu dalam mazhab Malik ada amal Ahlul Madinah. Maka kerana itu Imam Malik more on hadis, Imam Abu Hanifah more on ra'yi. Tapi kedua-duanya imam adalah muktabar, imam mazhab yang agung, yang mujtahid mutlak, yang hebatlah. Bermaksud siapa kita ini nak question depa punya pandangan. Begitu juga Al-Imam Syafi'i dengan pendapat beliau tentang pendapat lah ataupun fatwa ataupun amalan mazhab Syafi'i tentang membaca qunut dan sebagainya. Imam Syafi'i telah melalui tingkatan disiplin yang sangat tinggi sampai melayakkan beliau Al-Imam Syafi'i rahimahullah duduk dalam kedudukan imam mazhab yang sangat agung. Maka kita jangan kata Imam Syafi'i salah kot. Dia telah melalui apa yang belum kita lalui. Tingkatan-tingkatan itu telah pun beliau lalui. Maka ada perkiraan Imam Syafi'i kenapa beliau melakukan qunut dan sebagainya. Saya tak mau sebut bab ni sebenarnya lagi orang serang. Poin saya adalah kita hormatilah ulama dahulu yang hebat-hebat ini kerana mereka telah melalui fasa disiplin yang sangat tinggi. Dalam zaman mereka tidak ada Google, tidak ada kemudahan macam hari ini, tapi mereka melepasi satu tahap demi satu tahap demi satu tahap hingga melayakkan mereka itu menjadi imam-imam mazhab yang muktabar. Maka siapa kita ini? Itu poin saya. Okey, jadi menghormatilah. Hari ini dapat kita lihat perbalahan dalam kalangan orang-orang hadis dan orang-orang sirah dalam perbezaan pendapat mengenai umur Sayyidatina Aisyah ketika mana kahwin dengan Nabi SAW. Itu saya kata, metodologi mu'arrikhin ahli sirah dengan metodologi muhaddisin tak sama. Jadi siapa salah Ustaz? Tak siapa salah. Muhaddisin dia ada disiplin hadis tu yang dia strict dan jarh wa ta'dil. Mu'arrikhin dia ada disiplin manhaj dalam pengambilan riwayat sirah dia. Ini dia berbahasa dengan laras dia. Ini dia berbahasa dengan laras dia. Kedua-dua mereka tidak bersalah. Tetapi kita yang datang hari ini yang tidak memahami manhaj kedua-dua ini, maka menyebabkan kita mendabik dada dan mengatakan gini salah, itu silap. Yang mana yang silap? Kita yang silap sebenarnya. Maka kalau kita menambahkan ilmu, insya-Allah kita akan lebih banyak berlapang dada dan tenang. Panjang boleh tengok ni. Kalau boleh tengok nak story. Baik tuan-tuan. Saya nak sambung, saya nak petik riwayat tadi tu yang saya kata Saif bin Umar, dia ambil daripada Sahal bin Yusuf As-Sulami. Sahal Yusuf bin Sulami dia ambil daripada Abdul Rahman bin tersebut tadi, Abdul Rahman bin Ka'ab bin Malik. Menceritakan tentang lelaki yang menjumpa dengan Sayyidina Umar, bagi tahu dia mimpi Rasulullah bagi tahu dekat Sayyidina Umar, suruh pesan kat Sayyidina Umar, buat sekian-sekian amalan, maka nanti hujan akan turun.
dan memberi ingatkan kepada Sayyidina Umar bahawasanya bantuan akan sampai di setiap pelosok negeri yang telah Sayyidina Umar buka sebelum ini kan. Lelaki itu disebutkan dalam riwayat ini adalah Bilal bin Haris Al-Muzani, lelaki tersebut yang mimpi itu. Tapi ialah jaluran ini, kalau muhaddisin dia akan kritik lah. Imam Ibn Katsir bukan dia tak tahu benda ni, dia tahu. Tapi kenapa dia masukkan juga? Sebab ini kitab sirah. Dan Imam Ibn Katsir dia datang ke riwayat satu lagi. Ini riwayat daripada Al-Imam Baihaqi. Imam Baihaqi Al-Hafiz, Ibu hadis. Imam Baihaqi, siapa tak kenal Abu Bakar Al-Baihaqi? Imam Baihaqi meriwayatkan satu lagi kisah yang menukilkan dari guru-guru beliau. Semisal saya tak ingat nama semua lah, macam Yahya bin Yahya, kemudian Yahya bin Yahya, saya tak ingat satu rantai sanad yang panjang. Abu Bakar Al-Baihaqi, kemudian ada satu dua guru dia, Yahya bin Yahya ambil daripada A'mash ambil daripada Imam Malik, Imam Malik. Tapi saya dah tengok dah yang tu sebenarnya, tak ingat. Tapi jaluran tokoh yang disebutkan oleh yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah itu, sanad dia sahih, sebab semua para perawi itu semuanya siqah belaka. Dah bukan kata siqah saja, bahkan hujjah. Ialah A'mash, guru yang sangat agung dalam ilmu hadis, siapa tak kenal. Maka itu jaluran yang dibawa oleh Imam Baihaqi tentang mimpi juga, tetapi dia tak sebut nama. Tentang mimpi seorang lelaki, yang seorang lelaki itu tuan-tuan, yang mana dia ni masa berlaku kemarau itu, dia tension sangat-sangat, dia kelaparan, dia susah hati kan. Maka akhirnya dia pergi ke kubur ataupun ke makam Rasulullah. Bukan Sayyidina Umar pergi, saya tersilap sebut itu. Lelaki ni pergi, rajulun, lelaki ni pergi, tak sebut nama. Tapi dalam riwayat Sa'id bin Umar tadi dia sebut nama kan, dia sebut nama kata siapa? Bilal bin Haris Al-Muzani. Tapi ini dia tak sebut nama. Maka lelaki ni dia pergi kat kubur Nabi, maka dia doa tawassul, dia kata, ya Rasulullah, umat kamu sedang sakit, umat kamu sedang kelaparan, sedang kehausan, kemarau, bantulah kami ya Allah. Selepas dia balik, dalam hadis ini, dalam riwayat ini, selepas dia balik ke rumah dia, malam tu dia tidur di mimpi, Nabi mai kat dia. Nabi kata kepada dia, "I'ti Umar fa aqriqhu minni salam." Nabi sebut kat dia, pergilah kepada Umar dan sampaikan kepadanya salam daripada aku. Nabi beritahu kat dia, lelaki ni. Wa akhbirahu annakum musqaun. Bagi tahu kat Umar yang jangan takutlah, kamu akan diturunkan hujan insya-Allah. Wa qul lahu alaikal kaisa. Dan bagi tahu kat Sayyidina Umar jangan berhenti. Kais ni macam menderma, memberi, bagilah banyak harta, sedekah lah. Maksudnya dalam keadaan susah pun jangan berhenti memberi. Sebagai khalifah, bila mana dalam keadaan negara tengah tenat, tengah sakit, tengah penat, jangan berhenti bagi dekat rakyat. Duit boleh cari lain kerajaan, tapi rakyat kalau tak makan macam mana? Sebab tu Nabi kata jangan berhenti bagi. Maka Imam Ibn Katsir sebut dalam riwayat ini lebih kuat daripada yang tadi itu. Lebih kuat sebab para perawi dalam jaluran ini semuanya siqah. Bukan kata siqah saja, hujjah lagi. A'mash, guru yang sangat agung dalam ilmu hadis. Maka bermaksud cerita ini benar. Seorang lelaki pergi ke kubur Nabi, berdoa, tawasul, kemudian malam tu dia mimpi, Nabi bagi tahu kat dia, pergi ke Umar fa aqriqhu minni salam, dan sampaikan salam dekat dia, bagi tahu kat dia jangan takutlah, jangan susah hati, dan ajak beberapa benda. Dan lelaki itulah yang tak disebut nama, dia pergi kat Sayyidina Umar, dia cerita. Riwayat tadi tu dia sebut nama Bilal bin Haris Al-Muzani. Riwayat ini tak sebut. Tapi kelihatan ada kesamaan cerita itu. Cuma lelaki tu nama apa tak tahulah. Okey, kalau riwayat yang ini tak apa kuat sebab ada Saif, ada Sahal bin Yusuf itu yang tak apa nak kuat. Tapi kita ambil yang paling kuat yang ni. Tapi kenapa Imam Ibn Katsir bubuh dua-dua dalam kitab dia? Macam saya beritahu tadi. Imam Ibn Katsir bukan kecil anak dalam ilmu hadis, tetapi dia juga bukan calang-calang orang dalam ilmu sirah. So, dia meraihkan kedua-duanya. Sebab itu saya suka sangat promosi nama Al-Imam Ibn Katsir, kerana manhaj dia, pendekatan dia sangat dekat dengan hati kita, orang tak lebih kurang neutral ni, yang tak suka berbalah dengan orang ni, meraihkan semua pendapat. Bagi kita, yang bodoh tu kita aja.
yang pandai mereka semua. Saya pegang macam tu. Yang bodoh tu saya, yang pandai tu orang lain. Bila saya duduk berpegang macam tu, saya rasa alhamdulillah lebih selamat lah hidup ni. Ya kan? Baik. Pasal apa saya pakai hijau ni hari ni? Pasal baju saya ada kotak sikit sini. Basuh tak keluar, kena getah bawa tahu, saya tutup dengan ni lah. Bukan saja nak pakai kemas ni dah, nak kotak-kotak. Baik. Baik. Tuan-tuan, saya nak sambung. Maka laki ni pergi jumpa dengan Sayyidina Umar, bagi tahu, Nabi bagi salam dan Nabi pesan suruh istighfar, sebagainya. Maka Sayyidina Umar keluar dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Keluar ke tengah-tengah kawasan yang ni, kawasan yang lapang. Maka Sayyidina Umar berdoa, solat. Satu pendapat, satu riwayat. Satu lagi Sayyidina Umar sebut solat jami'ah, bangun solat. Dia panggil semua orang solat. Maka Sayyidina Umar mendirikan solat istisqa. Doa sungguh-sungguh selagi tak turun hujan, Sayyidina Umar tak berhenti. Dan hujan turun ketika itu juga. Hebat Sayyidina Umar. Ya, hujan turun ketika itu juga. Dan disebutkan juga dalam Bidayah Nihayah bagaimana Sayyidina Umar bagi tahu dekat penduduk Madinah, jangan tinggal satu amalan ni bila kemarau. Apa amalan dia? Istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar, banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran juga Allah Taala sebut, rakam kata-kata Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Kata Nabi Nuh kepada kaum dia, istighfar kepada Allah banyak-banyak, nescaya Allah akan turunkan kepada kamu hujan. Hasan al-Basri bila ditanya ketika pada zamannya bagaimana kemarau, apa kita nak buat, kata Hasan al-Basri, istighfar kepada Allah. Istighfar menurunkan hujan. Itu yang Sayyidina Umar buat. Ya, istighfar banyak-banyak dan solat istisqa dengan rakyat dia, dan akhirnya hujan turun. Seingat saya, Allahyarham Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat pernah buat di Kelantan, solat istisqa di stadium yang masa tu hujan turun masa tu juga kan. Allahu Akbar, hebat Tuan Guru. Ya, kita merindui perjuangan dan kasih sayang daripada Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat. Baik. Itu yang berlaku pada tahun Ramadah di Madinah tahun ke-18 Hijrah. Tuan-tuan, kemudian dalam tahun ini juga apa lagi yang berlaku disebutkan. Dalam tahun ini juga yang berlaku adalah Sayyidina Umar memperkemaskan binaan Kaabah Masjidil Haram. Kemudian apa yang berlaku lagi dalam tahun ini, selepas tahun kemarau itu, tahun 19 Hijrah, selepas itu the following year, apa yang berlaku adalah Mesir dibuka. Kemudian, masa tahun kemarau itu, Nabi bagi tahu kat Sayyidina Umar dalam mimpi lelaki tersebut, suruh bagi hint, kata sebenarnya Umar, kamu mampu menangani wabak ini. Cari di mana kemampuan itu. Maka Sayyidina Umar terfikir, rupanya Islam dah buka negeri yang sangat luas, Syria, Iraq semua kan. Maka dia perintahkan para komander, para gubernur negeri Islam itu datang membawa makanan pulang ke Madinah. Ketika itulah sampai Amr bin Al-As, kemudian Abu Musa Asy'ari daripada Kufah, daripada Basrah, daripada Mesir, Sa'd bin Abi Waqqas kan, semua tu kan. Kufah Basrah tu main bertan-tan makanan ke Madinah. Clue Nabi bagi itu. Maka terselamatlah Madinah pada tahun tersebut, dan hujan pun turun, makanan pun dapat. Hebat. Baik, itu 18 Hijrah. Sebab tu saya tak suka pakai dua lepis, dia panas. Tapi kalau buka ni nampak kotor, tak apalah. Tahun ke-19 Hijrah, berlaku pembukaan Mesir yang lebih luas lah. Konteks tak sama macam hari ni lah peta tu. Tetapi menarik yang saya nak bawa contoh hari ni, tuan-tuan mesti ingat kisah surat Sayyidina Umar kepada Sungai Nil. Ini berlaku tahun ke-19 Hijrah. Ketika mana bila Islam dah masuk ke Mesir, dah membuka Mesir, dan masa itu, tahun 19 Hijrah itu, tiba-tiba Sungai Nil jadi kering ataupun jadi surut sangat-sangat sampai tak ada bekalan. Surut, kering, tak mengalir. Maka ketika itu Amr bin Al-As tanya kepada orang Mesir, pasal apa jadi macam ni? Memang tiap-tiap tahun jadi macam ni ke? Kata orang Mesir yang baru terima Islam ni, kata, sebenarnya wahai Amr bin Al-As, wahai Menteri Besar, sebelum Islam mai, selama ini kami tiap-tiap hujung tahun, dia ada nama bulan tu, Buqtah tak silap saya. Itu bulan dalam kalender Qibtiyah. Kita hijrah, hujung tahun Zulhijjah kan. Depa Qibtiyah ada kalender juga. Mereka beritahu dekat Amr bin Al-As, sebenarnya tiap-tiap bulan 12, contohlah, tiap-tiap hujung tahun kami akan pergi masuk kampung cari anak dara yang segak, yang lawa, dan kami akan heret anak dara itu dan kami akan lempak dekat Sungai Nil.
hidup-hidup yang dia lemah dalam tu, sebagai penyembahan kepada dewa Sungai Nil, sebagai korban nak berikan kepada dewa Sungai Nil. Sebab itulah tiap-tiap tahun sungai kami berjalan elok. Tiba-tiba bila Islam masuk tahun ni, pandai-pandai suruh kami stop amalan itu. Katanya khurafat lah, katanya syirik lah. Akhirnya kami tak buat sebab ikut orang Islam. Bila kami tak buat, tengok apa jadi? Sungai tak berjalan. Kami duk kata dah, benda ni bukan syirik, benda ni bukan khurafat, benda ni cuma petua saja. Islam ni pandai-pandai nak ajak kami, orang tua-tua dah ajak lama dah. Macam tu lah. Allah Ta'ala nak uji kita, tuan-tuan. Macam kita lah orang kata kan, hang kena pakai tangkai tu, tangkai ni. Kalau hang buka tangkai ni, sekali mesti hang miskin. Tiba-tiba kita pun pergi belajar agama, ustaz-ustaz kata kena buka tangkai, tak boleh pakai tangkai. Kita buka tangkai, miskin semua. Allah nak uji kita. Iman kita takat mana masa tu? Iman kita pada Allah atau pada tangkai? Sama macam kes ni. Bila berlaku macam tu, orang duk salahkan Amr bin Al-As dan menyalahkan Islam. Maka takkan nak ambil perempuan balik nak pergi bubuh dalam tu, khurafat syirik. Maka Amr bin Al-As hantar surat kepada Saidina Umar, cerita benda ni. Maka Saidina Umar balas surat, tapi bukan kepada Amr, kepada Sungai Nil sendiri. Maka tuan-tuan, dalam surat tu tertulis min Abdullah, ataupun daripada hamba Allah Amirul Mukminin fil Madinah, Saidina Umar pada Madinah, ila Nil Misriya, kepada Sungai Nil di Mesir. Surat tu tak panjang mana pendek lah. Saidina Umar kata, wahai Sungai Nil, kalau engkau mengalir kerana diri engkau sendiri, kerana kekuatan kau sendiri, kerana kudrat kau sendiri, ikut suka engkau lah. Engkau nak berhenti ke, kau nak kering ke, suka hati. Tetapi kalau kau mengalir kerana Allah, aku nak kau mengalir balik. Dan Saidina Umar perintahkan surat itu, Amr bin Al-As campakkan ke dalam Sungai Nil. Saidina Umar tulis surat, bagi kat Sungai Nil. Hebat tuan-tuan. Hebat. Maka Amr bin Al-As campak surat tu, disebutkan pada pagi Sabtu. Malam tersebut, Sungai Nil terus mengalir dan naik tinggi. Malam tu saja. Lepas campak surat tu, Sungai Nil naik berapa hasta disebutkan dalam kitab. Mengalir terus. Itu pemimpin yang hebat. Sungai kering dia campak surat, berjalan sungai tu. Kita jangan buat lagu tu lah. Kita campak sungai, surat dalam sungai, kotak sungai, kita tak mau. Macam Musailamah Al-Kazzab kan, dia tanya para pengikut dia, Muhammad buat apa sekian-sekian, dia suka tanya. Dia berkata lah, Nabi Muhammad pernah ludah kat satu telaga jadi wangi. Dia pun pergi ludah kat telaga tu, busuk tu telaga tu. Kemudian pada anak murid dia pernah cerita, Muhammad pernah pegang mata orang sakit jadi elok, dengan mata orang sakit dia pegang-pegang jadi baik. Dia kata, aku pun boleh buat. Dia pergi ambil seorang yang sakit mata, dia pegang mata orang tu, buta tu. Ini sebut dalam beliau ni. Saya tak cerita hari tu. Kita tak ada ilmu, jangan buat lah. Depa itu ada Nabi, ada mukjizat. Saidina Umar ada karamah kan. Itu tahun 19 Hijrah. Dan dalam tahun itu juga ada sahabat-sahabat yang meninggal dunia, macam Ubay bin Ka'ab. Kemudian berlaku kewafatan seorang sahabat, nama dia Safwan bin Mu'attal. Orang yang follow saya punya page sebelum ni tentang sirah, kuliah hadis sirah tu kan, dia kenal nama ni, Safwan bin Mu'attal. Siapa dia? Ramai orang tanya kat komen, apakah kesudahan Safwan? Apakah kesudahan Safwan? Ini kesudahan dia. Safwan bin Mu'attal inilah orang yang dituduh fitnah dalam hadis ifki, yang dituduh berzina dengan ibu Siti Aisyah, dengan Ummul Mukminin Siti Aisyah tu kan. Safwan bin Mu'attal lah. Tapi Nabi cucikan nama dia kan. Nabi kata ini la a'lam minhu syai'un illa khair. Aku tak tahu apa pun daripada dia melainkan dia ni baik. Safwan bin Mu'attal ini Nabi cucikan nama dia. Ramai orang tanya masa saya buat live tu, apa kesudahan Safwan bin Mu'attal ini? Kesudahan dia syahid pada tahun 19 Hijrah di dalam perang Armenia zaman Saidina Umar. Dia jadi komander dan dia syahid masa tu. Itu kesudahan dia. Dalam tahun itu juga berlaku peristiwa Sa'ad bin Abi Waqqas. Abi Waqqas ni di mana? Di Kufah. Dia difitnah oleh rakyat dia. So, saya kata orang Kufah ni suka menipu. Minta maaf lah kalau ada orang Kufah lah ni, tak ada kot. Tapi memang dia pun suka menipu sikit. Dia pun perkena, dia pun fitnah Sa'ad bin Abi Waqqas. Saidina Umar, dia ada satu perangai yang dia suka hantar SB tau, special branch, untuk pergi ke negeri-negeri yang dia Islam telah tawan. Untuk special branch ni akan pergi tanya rakyat jelata. Apa habaq menteri besar kita baik ke, gubernur kita okey, suka tanya macam tu. Maka bila kawan ni dia pergi ke Kufah, tanya orang Kufah kata okey, tapi ada seorang lelaki ni, Abu Sa'dah, ataupun nama dia saya tak ingat nama penuh dia, Ibn Qatadah. Abu Sa'dah lah lebih terkenal. Dia bohong, dia kata Sa'ad bin Abi Waqqas ni teruk, dia ni menipu lah, harta bahagi tak adil lah, semayang tak turun dengan kami lah, semayang pun tak betul lah, semayang cepat.
Tapi dia jawab, dia Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata bukan sembahyang cepat, 2 rakaat pertama panjang, 2 rakaat kedua aku pendek sikit. Betul lah ikut sunnah kan, macam kita buat sekarang. Dia fitnah lah poin dia. Maka sampai Sayyidina Umar lucutkan jawatan Sa'ad bin Abi Waqqas. Lucut bukan sebab Sayyidina Umar tak percaya kat dia, sebab nak hentikan fitnah itu. Okay? Nak beritahu yang Sayyidina Umar respon permasalahan rakyat. Lepas tu barulah Sa'ad bin Abi Waqqas doa kepada Allah. Tuan-tuan terkenal dengan doa Sa'ad bin Abi Waqqas, memang kita dah cerita sebelum ni banyak kali dah, doa dia makbul. Dia kata kalau lelaki ni bohong, panjangkan umur dia dan jadikan dia ni malulah dan matikan dia dalam keadaan terhina. Memang para tabi'in lepas tu jumpa, memang orang tua Abu Sa'ad ni hidup panjang, umur dah panjang sangat. Kemudian bila dah tua bangka dah ni, umur panjang, dia jadi gila seorang-seorang dia suka kacau, nak dara orang tepi jalan, dia jadi macam orang meluat kat dia. Dan mulut dia tak habis kata, aku terkena fitnah doa, aku terkena doa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, sebab dia fitnah Sa'ad bin Abi Waqqas. Oh, hebatlah kisah tu. Itu berlaku dalam tahun 19 Hijrah. Kemudian itu di Kufah. Yang tadi Sungai Nil tu di Mesir. Yang di Sungai Nil tu Amr bin Al-As. Yang di Kufah ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian saya dah cerita di Ubay bin Ka'ab meninggal 19 Hijrah. Kemudian tahun 20 Hijrah Bilal bin Rabah meninggal di Damsyik, di Syam, dia meninggal dunia. Itu antara tokoh-tokoh besar yang meninggal yang sempat saya rekodkan dan ceritakan dekat tuan-tuan. Dan hari ni dia macam teknikal sikit, keilmuan sikit, tak apalah, hari Jumaat dan kita pun nak kena clarify balik, takut orang salah faham kan, bagaimana sumber itu sampai kepada kita. Dan tuan-tuan, hari Senin saya nak cerita tentang kewafatan juga satu orang lelaki yang saya rasa saya kena cerita, dan saya rasa tuan-tuan kena dengar. InsyaAllah. Siapa lelaki itu, kewafatan yang sangat dahsyat yang berlaku pada tahun 21 Hijrah. Tadi hari ni kita berhenti 20 Hijrah kan, kewafatan Bilal bin Rabah. Isnin depan masuk tahun 21 Hijrah, saya nak cerita tentang kewafatan seorang lelaki ni yang saya rasa saya kena cerita juga, menarik. No? Mudah-mudahan kita dapat amanah sampaikan. Kita dah nak towards the end dah. Doakanlah siri ini lancar, dan terima kasih banyak-banyak atas sokongan daripada tuan-tuan. Ingat, Isnin ini kewafatan siapa pada 21 Hijrah, dan berlaku peristiwa yang hebat pada kewafatan beliau hingga menumpahkan air mata seorang lelaki yang sangat susah untuk tertumpah. Siapa dia? Kewafatan apakah itu? Apakah yang berlaku di Madinah masa itu? Isnin lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.